Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajaran Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-85. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-21 dan 22 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Inna Allaha indahu ajrun azim. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat, keredaan serta syurga. Mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat, kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah menyediakan di sisinya pahala yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini merupakan penjelasan kepada ayat sebelumnya, iaitu berkenaan dengan keuntungan yang bakal diperolehi oleh orang yang beriman dengan iman yang benar. Allah Ta'ala mengurniakan kenikmatan di dunia dengan mengutuskan Rasulnya, melimpahkan rahmat darinya melalui para malaikat, khususnya saat kematian mereka telah tiba, serta dijanjikan pula kenikmatan syurga yang tiada tandingannya. Kesemua nikmat yang agung lagi banyak ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat segala perintah dan larangan sahaja. Dan sesungguhnya anugerah serta nikmat kurniaan ini tidak akan pernah habis, kerana di sisi Allah pahala yang besar lagi banyak. Firman Allah Ta'ala Ridwan membawa maksud keredaan yang maksimal. Huruf alif dan nun yang berada pada akhir kalimah tersebut mengandungi makna kesempurnaan. Keredaan yang dimaksudkan di sini adalah keredaan daripada Allah Ta'ala, dan barang sesiapa yang mendapat reda Allah, maka mereka juga akan reda kepada Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kalimah jannat adalah bentuk jamak daripada perkataan jannah. Bentuk jamak tersebut menunjukkan bahawa syurga itu sangat luas dan mempunyai banyak tingkat. Semua yang layak untuk masuk ke dalam syurga akan mendapatkan syurga yang bersesuaian dengan anugerah daripada Allah Ta'ala berdasarkan kepada amal ibadah mereka di dunia. Pada tafsiran ayat ke-20 yang lalu, Profesor Dr. Muhammad Quraish telah menyebutkan mengenai 3 sifat utama bagi kaum mukminin, iaitu
beriman, berjihad dan berhijrah. Maka pada ayat ke-21 dan 22 ini disebutkan pula mengenai 3 nikmat dan anugerah daripada Allah Ta'ala, iaitu rahmat, redha dan syurga. Allah Ta'ala memulakan perbicaraan mengenai pembalasan syurga ini dengan menyebutkan sifat keimanan yang merupakan landasan utama. Kemudian diteruskan pula dengan menyebutkan mengenai rahmat. Rahmat merupakan dasar kepada segala anugerahnya. Bahkan rahmat jualah yang dikurniakan dahulu sebelum kurniaan yang lain. Seperti mana kewujudan iman yang menjadi asas dalam kehidupan sebelum melakukan apa sahaja bentuk amal ibadah yang lain. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut pula mengenai ridwan yang merupakan kemuncak kepada segala anugerahnya. Usaha untuk mendapatkan ridwan ini bukan mudah, kerana untuk mendapatkan kemuncak kepada anugerah ini haruslah sanggup untuk mengorbankan jiwa dan nyawa seseorang itu. Yang ketiga adalah kenikmatan syurga yang memerlukan kepada penghijrahan seseorang. Hijrah dalam konteks ayat ini adalah berhijrah meninggalkan tempat tinggal yang asal hanya kerana Allah Ta'ala dan kerana tidak bersetuju dengan sikap penduduk tempat tersebut. Maka Allah Ta'ala akan menggantikan ke atas mereka ini tempat yang jauh lebih baik dan menyenangkan berbanding tempat yang mereka tinggalkan. Negeri yang fana akan ditinggalkan dan akan digantikan pula dengan negeri yang kekal abadi, dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak terperi di syurga kelak. Amin ya Rabb. Sidang pendengar yang dimuliakan, menurut Hamka melalui kitab tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-21 surah At-Taubah, mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat. Kegembiraan ini adalah berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Gembira kerana faham akan tujuan hidup dan penciptaan di muka bumi, maka akan bersinarlah kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Rahmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala berupa kekayaan harta, kemerdekaan jiwa dan ilmu pengetahuan yang tinggi serta bebas merdeka daripada pengaruh sesuatu yang lain. Keredaan serta syurga, inilah perkara yang akan mereka perolehi apabila sudah meninggal dunia kelak. Mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Nikmat syurga yang bakal diperolehi akan berkekalan dan tidak akan pernah diambil kembali. Maka hati para penghuni syurga akan sentiasa tenang kerana tidak memikirkan akan kehilangan sesuatu yang terlalu nikmat ini. Kenikmatan yang dikurniakan ini seperti dua sejoli yang tidak berpisah, iaitu nikmat redha kepada Allah untuk ketenteraman hati dan nikmat yang kekal untuk dinikmati diri sendiri. Seterusnya, pada permulaan ayat ke-22, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, iaitu yang menjadi penghujung kepada harapan dan kehidupan yang sangat terbatas di dunia ini. Sungguh Allah menyediakan di sisinya pahala yang besar, ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang ditempatkan ke dalam syurga yang kekal abadi. Begitulah indahnya gambaran yang bakal diperolehi oleh mereka yang diredai Allah Ta'ala. Perkara sebegini merupakan manifestasi kepada kehidupan di hari kemudian. Orang yang beriman akan menanam pengharapan dalam hati mereka kerana mereka yakin bahawa hidup ini tidak selesai dan habis setakat di dunia sahaja. Alangkah malangnya golongan yang hidup di dunia dan tidak mempercayai serta tidak beramal untuk hari esok. Sidang pendengar yang dimuliakan, ayat ke-21 dan 22 surah At-Taubah ini menggambarkan betapa indahnya penciptaan surga yang kekal nan abadi dan hanya akan dimasuki oleh para hamba-Nya yang diredai. Antara gambaran keindahan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala mengenai syurga dalam surah Al-Insan ayat ke-20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana syurga, nescaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Keindahan yang terdapat di dalam syurga adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata.
tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati, dan tidak pernah terbayang oleh akal fikiran. Selain itu, di dalam syurga terdapat sungai-sungai yang indah, luar biasa dan amat jauh bandingannya dengan sungai yang indah di dunia. Sungai di syurga terdiri daripada sungai susu, madu yang bersih, segar, lazat yang tidak berubah rasa dan baunya. Nikmat ini kekal buat selama-lamanya. Tiada hujan, tiada panas dan segala perkara yang boleh mengurangkan rasa nikmatnya minuman di syurga. Ada pula sungai yang berisi arak yang sangat lazat, yang tidak memabukkan seperti mana arak yang ada di dunia hari ini. Segalanya tidak dapat untuk digambarkan. Cukuplah dengan kepercayaan, keyakinan kita akan benarnya janji Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat ke-15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan dari Tuhan mereka. Seterusnya, terdapat beberapa amalan yang boleh melayakkan kita untuk ke syurga dengan selamat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah silaturrahim dan solatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur, nescaya kalian akan masuk syurga dengan selamat. Secara ringkasnya, amalan yang dapat kita lakukan untuk menjadi ahli syurga: pertama, sentiasalah mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim. Kedua, memberi makan kepada makhluk Allah, terutamanya yang memerlukan makanan. Ketiga, menyambung silaturrahim dengan semua kerabat sama ada melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku. Keempat, lazimi solat di waktu malam, bertahajud ketika manusia sedang tidur. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-21 dan 22 surah At-Taubah ini: pertama, menanam azam dan tekad untuk menjadi manusia yang diredai Allah Ta'ala. Dalam pentafsiran ayat ini telah dinyatakan mengenai pelbagai kenikmatan yang dikurniakan kepada ahli syurga. Sesungguhnya di akhirat kelak hanya terdapat dua pilihan, sama ada syurga atau neraka. Maka marilah kita menggunakan kesempatan yang berbaki ini untuk sama-sama mengubah diri ke arah kebaikan, sekaligus dapat meraih redha dan syurga Allah Ta'ala. Kedua, lazimkan diri untuk sentiasa berdoa, memohon ditempatkan ke dalam syurganya kelak. Antara doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, fa iza sa'altumullaha fasaluhul firdaus, apabila kamu memohon syurga kepada Allah, maka mohonlah syurga al-firdaus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.